Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam subjek matematik tahun 3. Tajuk kita pada hari ini ialah masa dan waktu. Okey, adakah kamu sudah bersedia? Mari kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menukar unit masa melibatkan jam dengan minit, minit dan saat. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita belajar lihat waktu. Okey, sebenarnya cikgu rasa ramai dah tahu macam mana hendak melihat waktu. Okey. Tengok di sini. Kamu boleh juga tengok jam di rumah kamu. Tapi mestilah yang berbentuk analog seperti ini. Bukan bentuk digital. Okey. Jadi ini ialah permukaan jam. Jika kamu biasa lihat, jam ada beberapa jarum. Betul tak? Okey, mari kita lihat jenis-jenis jarum yang ada pada sebuah jam untuk menunjukkan waktu. Kalau kita tak pandai tengok jam, susah hidup ni. Nanti kita tak tahu pukul berapa nak pergi sekolah, pukul berapa kita hendak pulang sekolah, pukul berapa kita hendak belajar, waktu yang sesuai untuk tidur, pukul berapa. Jadi itu sebab melihat masa adalah perkara yang agak penting, ya. Okey, mari kita lihat bagaimana kita hendak membaca masa. Okey, ini ialah permukaan jam. Okey, ini ialah permukaan jam. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kerana satu hari kita ada 24 jam. Okey, satu hari ada 24 jam. Dan terbahagi kepada dua, iaitu siang dan malam. 12 jam siang dan 12 jam malam. Okey, mari kita lihat. Ini ialah permukaan dia. Okey, setiap jam analog seperti ini, dia mempunyai beberapa jenis jarum. Okey, ada jarum pendek. Okey, cikgu buat lain-lain warna sekejap, ya. Okey, ada jarum yang panjang. Okey, kamu boleh cek pada jam di rumah kamu ataupun jam tangan. Okey. Kemudian ada lagi satu jarum yang bergerak sangat pantas. Okey. Okey, ada lagi satu jarum bergerak sangat pantas. Okey, kita lihat apa nama-nama jarum ini. Okey, jarum pendek ini kita untuk membaca jam. Okey, jarum jam. Okey, jarum yang agak panjang ini ialah jarum minit. Okey, ialah jarum minit. Dan jarum yang berwarna hijau ini kita panggil jarum saat. Jarum yang bergerak laju ini kita panggil jarum saat. Okey, macam mana kita nak baca? Okey, sekarang kamu kena baca. Kita mulakan dengan jarum pendek dahulu. Okey, kita mulakan dengan jarum pendek dahulu. Jarum pendek menunjukkan pukul berapa? Okey, menunjukkan nombor 2. Okey, tulis di sini 2. Okey, jarum pendek menunjukkan nombor 2. Okey, kita dah selesai baca jarum pendek. Okey, jarum mana lagi yang kita nak tengok? Okey, kita boleh tengok jarum seterusnya, iaitu jarum minit. Okey, jarum minit ni kita tak boleh baca nombor 5. Okey, jarum minit kita tidak boleh baca nombor 5. Okey, macam mana kita nak baca ni? Okey, kita akan baca jarum minit mengikut sifir 5. Okey, kita mulakan dari mana? Jangan mulakan dari 12, kita mulakan dari sini. Itu sebab sifir 5 sangat penting kamu hafal. Okey, sangat penting untuk kamu hafal. Okey, sifir 5 bermula dari sini. 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan akhir sini ialah 60. Okey. Okey. Bila jarum pendek kita dah kenal pasti, dia menunjukkan nombor 2, kita tulis saja di sini 2. Okey, sekarang kita akan tulis untuk jarum minit. Jarum minit kita tak boleh tulis 5. Salah. Okey, kita kena baca mengikut sifir 5. Okey, 5 di sini. Okey, jadi 25. Kita tulis begitu. 25. Okey, ini ialah cikgu saja nak ulang kaji. Okey, pengetahuan yang kamu ada semasa di tahun 2. Okey, jadi 25. Senang tak? Mula-mula baca jarum pendek dulu. Kemudian baca jarum panjang, jarum minit. Jarum minit jangan baca nombor ini, tetapi baca yang sifir 5 di bawahnya. Okey, 225. Okey, jarum saat. Okey, jarum saat dia bergerak terlalu laju. Okey, jadi kita tak perlu baca sangat jarum saat ni. Cuma yang penting jarum jam dan juga minit. 2.25. Okey, baiklah, sekarang kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, cikgu bagi contoh seterusnya. Cuba kamu lihat pukul berapa jarum jam ini. Okey, pukul berapa jarum jam ini? Okey. Kemudian, okey, jarum minit dia. Okey, jarum minit dia. Jarum minit dia. Okey, sekarang kita baca jarum pendek dahulu. Jarum pendek menunjukkan pukul berapa? Okey, jarum pendek menunjukkan pukul 5. Okey, ini ialah tanda 2 titik bertindih ni simbol untuk waktu, masa dan waktu. Okey, pukul 5. Okey. Sekarang jarum panjang ini pula kita boleh nak tulis 10 ke? Salah. Jarum panjang kita mesti tulis ikut sifir 5. Okey, ikut sifir 5. Okey, ikut sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Okey, jadi berapa yang kita nak tulis? 5, 10 ataupun 5, 50? Okey, yang mana? Ya, betul. 5, 50. Okey, kerana 5, 10, jarum minit dia berada di sini sepatutnya. Okey, ini 5, 10. Tetapi jarum panjang dia menunjukkan di sini. Okey, jadi di sini jarum minitnya menunjukkan 50. Okey, 5, 50. Okey, 5, 50 petang. Biasanya kamu keluar bermain basikal ke, okey, bermain dengan kawan-kawan ke. Okey, 5, 50. Okey, cikgu harap kamu boleh ingat dan faham bagaimana hendak membaca masa. Okey, kalau tengok jam, kamu boleh baca dah macam mana. Tengok jarum pendek dulu. Okey, tengok jarum pendek dahulu. Baru kita lihat jarum panjang. Jarum panjang kita kena baca ikut sifir 5. Okey, seterusnya. Baiklah, sekarang kamu boleh buka buku teks tajuk perkaitan dalam masa. Okey, kita mulakan dengan minit dengan saat. Perkaitan antara minit dengan saat. Okey, kalau kita perhatikan gambar ini, dia tunjukkan jarum jam. Ini dia ulang balik apa yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, permukaan jam dia mesti ada
jarum jam, jarum saat dan jarum minit. Okey. Ada lagi satu jenis jam berbentuk digital. Kalau digital yang macam ni lah. Kadang-kadang ada pada jam tangan kamu kan. Okey, itu ialah jam berbentuk digital. Okey, dia tidak ada jarum jam, dia tak ada jarum minit, dia tak ada jarum saat. Dia terus tunjuk masa, jam, minit dan saat. Okey, tengok pada pernyataan yang murid ini beri. Jarum saat bergerak satu pusingan lengkap 60 saat. Okey, jarum saat ni yang mana yang cikgu cakap ialah jarum yang paling laju bergerak. Habis daripada 12, dia bergerak habis satu pusingan ni bermaksud 1 minit. Okey, habis dia bergerak satu pusingan muka jam ini bermaksud 1 minit. 1 minit bermaksud 60 saat. Okey, 1 minit bermaksud 60 saat. Okey, kamu perhatikan gambar yang ini. Okey, jam ini menunjukkan pukul 8. Okey, jam ini menunjukkan pukul 8. Jarum pendeknya di nombor 8 dan jarum panjangnya di nombor 12. Okey, bila jarum panjang di nombor 12, dia tidak akan menjadi 8.60. Salah. Okey, dia bukan 8.60 tetapi kita terus sahaja pukul 8. Okey, pukul 8. Sekarang jarum saat bergerak laju dan sangat pantas melengkapi satu pusingan. Okey, dia akan menjadi 81 minit. Okey, 81 minit. Satu senggatan ini, okey, apa itu senggatan? Ini yang petak yang kecil-kecil ni, yang ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sampai sini. 5. Okey, kemudian dia ada yang garis halus-halus ni. Itu ialah satu senggatan. Okey, satu senggatan tu bermaksud 1 minit. Okey. Okey, sekarang ni tengok pukul 8 dia menjadi 81 minit. 81 minit bermaksud jarum saat telah bergerak satu pusingan. Okey, tengok. Jarum minit bergerak satu senggatan. Satu senggatan ialah 1 minit. Okey, jadi 60 saat sama dengan 1 minit. Okey, 60 saat sama dengan 1 minit. Okey, baiklah. Kita perhatikan seterusnya. Jadi, sekiranya pula jarum minit ini bergerak mengelilingi, okey, jarum ini bergerak mengelilingi satu permukaan jam ini. Jarum minit bergerak melengkapi satu pusingan ini, dia akan menjadi 1 jam. 1 jam 60 minit. 1 minit bermaksud 60 saat. Okey, jadi jarum paling laju ialah saat. Jarum paling lambat ialah jarum panjang ni lah, jarum minit. Okey, 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit. Akhirnya lengkap satu pusingan muka jam, dia menjadi 60 minit. 60 minit bermaksud 1 jam. Okey. Okey, 1 jam. Okey, nanti kamu tengok jam di rumah kamu. Kamu tengok lama mana dari pukul 9 malam ke 9 pagi ke, tak kisah. Cuba kamu tengok 9 dari pukul 9 hingga pukul 10. Lama tak? Okey, kamu perhatikan jam di rumah kamu dari pukul 9 hingga pukul 10. Lama atau tidak? Ini ialah pergerakan 1 jam. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok perkaitan atau bagaimana kita nak menukar jam kepada minit atau saat. Okey, kita tengok ya. Okey, ibu merebus telur selama 4 minit. Nyatakan masa ini dalam saat. Okey, untuk sistem pertukaran unit ini, okey, cikgu ada beberapa formula. Okey, cikgu ada beberapa formula. Kamu boleh ikut dalam buku teks pun macam ni. Okey, ataupun cikgu biasa buat macam ni. Okey, jam, minit,
dan saat. 3 unit yang penting dalam masa dan waktu. Jam, minit dan saat. Okey, sekejap ya. Cikgu betulkan balik. Okey. Kita ada jam, minit dan saat. Okey. Kita nak tukarkan unit jam kepada minit atau minit kepada saat. Okey, jam kepada minit, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Jam kepada minit kita akan darab. Kalau laluan atas ni semua kita darab. Okey. Tetapi jika kita nak tukar dari saat kepada minit, kita kena bahagi. Ni laluan bawah. Minit kepada jam, kita akan bahagi. Okey, kita nak bahagi berapa? Okey, kamu boleh buat sifir 60. Alamak, 60 mana saya hafal cikgu? Okey, bukan. Okey, sifir 60 kita boleh ambil dari sifir 6. Okey, kita boleh ambil dari sifir 6. Buat saja sifir 6. Okey, 6 lagi berapa? 12 lagi 18, 24, 30, 42, 48, 54 dan 60. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Okey, bagaimana nak buat sifir 60? Cikgu, sifir 60 lah. Tambah sahaja kosong di tepi. Okey, yang penting kamu hafal sifir 6. Okey, yang penting kamu hafal sifir 6. Okey, 60, 120. Dah jadi sifir 60. Okey, sekarang ni dia nak tukar 4 minit berapa saat? Okey, 4 minit berapa saat? Kita tengok sini. Kita tukar minit, bermakna kita kena tukar minit dan saat. Minit nak tukar kepada saat, kita kena darab. Okey, minit nak tukar kepada saat, kita kena darab. Okey, berapa nak darab berapa? Okey, jadi berapa? 4 minit darab 60. Okey, 4 minit darab 60. Okey, itu sebab dia ada macam ni. 4 minit darab 60. Okey, terbalikkan 60 darab 4. Nanti susah pula kamu nak buat kan? 4 darab 60. Okey, susah. Okey, susah. Jadi kamu terbalikkan sahaja. Terbalikkan saja 60 darab 4. Okey, ataupun kamu nak guna sifir ni. Sifir ni. Boleh juga. Okey, ini 1. 1 kali 60, 60. 2 kali 60, 120. 3 kali 60, 180. 4 kali 60 dapat 240. Jadi inilah jawapannya. 240 saat. Okey, jadi ada dua cara. Cara di buku teks begini. Okey, kamu darab sahaja. Ataupun cara cikgu, ikut sahaja sifir. Okey, 4 darab 60 ialah 240. Okey, baik. Sekarang kita pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita tengok ya. 200 saat. Dia nak 360 saat berapa minit. 360 saat berapa minit. Kita nak tukar dari berapa? Dari saat kepada minit. Okey, dari saat kepada minit. Tengok sini. Okey, ni sifir dia. Saat kepada minit bermaksud kita kena bahagi. Okay. Saat kepada minit bermaksud kita kena bahagi. Okey, kita cari 360 saat. Cari 360 saat. Cikgu tertinggal sifir ni. Okey, kita betulkan sifir dulu ya. Okey, 300, 360, 420, kemudian 480 dan 540 dan juga 600. Okey, jadi 360 saat. Cari sahaja dalam sifir 360 saat. Sebabnya bila kamu kira dia ibarat macam ni. 360 saat bahagi 60. Okey, 360 saat bahagi 60. 360 ada tak dalam sifir 6? Ada.
Ada tak sifir 60? Ada. Jadi, yang ke berapa? Yang ke 6. Okey, jadi 6 tolak 360. Habis. Jadi, kita akan dapat 360 saat bersamaan dengan 6 minit. Okey. Jadi, kalau kamu kena tukar saat kepada minit, tengok balik sifir dia. Saat kepada minit, kita kena bahagi. Okey. Kalau yang ini, minit kepada saat, kita darab. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita pergi ke... ini info yang perlu diingat tentang dalam tajuk masa dan waktu. 1 tahun 12 bulan. Okey, 1 tahun ini yang kita belajar semalam. 1 tahun 12 bulan. Januari, Februari sampai Disember. 1 minggu ada 7 hari. Ahad sampai Sabtu. 1 hari ada 24 jam. Okey, 24 jam bermaksud kalau di Malaysia 12 jam siang dan 12 jam malam. Okey, 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat. Okey, ini info yang kita perlu ingat untuk tajuk masa dan waktu. Okey, sekarang kamu boleh buka buku aktiviti. Okey, kamu boleh buka buku aktiviti. Okey, perkaitan dalam masa. Okey, ini kita kena tukarkan yang macam cikgu ajar tadi. Kamu boleh guna formula cikgu. Okey, contohnya begini. Okey, jam, minit, saat. Okey, jam, minit, saat. Kemudian, okey, cikgu tunjukkan 1, 2, nanti kamu buat sendiri. Tukar jam kepada minit, kita akan darab. Okey, minit kepada saat, kita akan darab juga. Okey, tetapi kalau pertukaran unit daripada saat kepada minit, kita kena bahagi. Okey, minit tukarkan kepada jam, kita akan bahagi. Okey, jelas? Okey, 1 jam bersamaan 60 minit. 1 minit bersamaan 60 saat. Okey, kemudian kamu boleh bina sifir 60. Okey, di sini. Okey, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 dan 60. Okey, baik. Okey, kalau nak sifir 60, senang sahaja. Letak kosong di tepi. Tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Okey, baik. Sekarang ini, okey, kita lihat 2 minit. 2 minit kita nak tukarkan kepada semua di sini menunjukkan saat. Okey, 2 minit kita nak tukarkan kepada saat. Minit kepada saat bermaksud kita kena darab. Okey, minit kepada saat bermaksud kita kena darab. Okey, 2 minit. Okey, berapa saat? Okey, jadi bermaksud 2 minit kena darab dengan 60 saat. Okey, kena darab dengan 60 saat bermaksud menjadi 120 saat. Okey, ataupun nak guna sifir sangat senang. Okey, ini 1 minit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, kalau 2 minit, ambil yang kedua. 120. Okey, 120. Okey. Kalau 3 minit. Okey, 3 minit cari yang ke-3. Okey, cari yang ke-3. Okey, 180 saat. Okey, kalau nak perlukan jalan kiraan, bermaksud 3 minit darab 60 saat. Okey, kamu boleh buat bentuk lazim juga. 60 kali 3. 180 saat. Sama kan jawapannya? Okey. Jadi kalau nak senang, kamu bina sifir, kamu boleh cari. Okey. Jadi seterusnya, okey, lengkapkan garis masa. Okey,
kosong jam, 1 jam. Sini menjadi berapa? 2 jam. Okey, 120 minit. 3 jam. Okey, boleh tengok CV. 3 jam berapa? 180. Okey, kalau 240 minit berapa? Mana 240? Okey, ini. Ini 240. Jadi 4 jam. Okey, sebab jam kepada minit kita akan darab. Okey, kita akan darab. Okey. Jadi jam kepada minit kita akan darab. Okey. Okey, kalau 1 jam berapa? 1 jam ni lah. 1 jam 60 minit. Okey. Okey, baik. Seterusnya, okey, yang cikgu rasa yang bawah ni kamu boleh buat sendiri. Okey, yang ini. Okey, cikgu tunjukkan yang itu. 580 saat. Okey, nak tukarkan kepada minit dan saat. Okey, di sini agak memerlukan jalan yang panjang juga. Okey, 580 saat kita nak tukarkan kepada minit. Okey, tengok CV balik. Saat nak tukarkan kepada minit. Ni, saat. Okey, kejap. Saat nak tukarkan kepada minit, dia kena lalu jalan bawah. Saat nak tukarkan kepada minit, kita kena bahagi. Okey, kita kena bahagi. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat bahagi. Okey, 580 saat. Okey, bahagi dengan 60. Bahagi berapa? Bahagi 60. Okey, sebab 1 minit 60 saat. Okay, itu kita kena ingatlah CV-nya. 580 saat bahagi 60. Okey, sekarang mari kita cari dalam CV 60 ini ada tak 580. Okey, ada tak 580? Tidak ada 580, tetapi yang paling hampir ialah 540. Okey, tengok 540 ni yang ke berapa? Yang ke 9 tolak 540. Okey, 0, 8 tolak 4, 4 titik. Okey, jadi jawapannya ialah 9 minit 40 saat. 9 ini untuk minit dan baki yang bawah ini untuk saat. Okey. Okey, sekarang kita cuba buat 490 minit. Okey, untuk jawapan ni ya. Bahagi 60. Okey, 490 minit bahagi 60. Kenapa bahagi 60? Sebab 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, 490 bahagi 60. Ada tak 490 dalam CV 6? Okey, tidak ada. Kalau tak ada, kita kena cari paling hampir. Paling hampir ialah 480. Okey, yang ke berapa? Yang ke 8. Okey, tolak 480. Okey, sekarang tolak macam biasa. 9 tolak 8, 1. Okey, jadi mana nak letak 8? 8 ini kita akan letak di atas. Dan 10 ini kita letak untuk ruang minit. Okey, jadi dengan adanya video ni, cikgu harap kamu boleh rujuk kembali video ini supaya kamu lebih faham. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dan buat latihan di buku aktiviti seperti yang cikgu beri. Okey, terima kasih dan selamat belajar.